Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina imataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Okay, terima kasih Nurin atas bacaan doa tadi. Okay. Hari ni kita sambung kita punya kelas kita lah, kelas pendidikan syariah Islamiah kita. Saya tengoklah. Kalau tak terlajak dah pula. Sekejap. Okay. Saya rasa dah settle lah kita, ayat hukum kita dah settle. Hadis hukum pun dah settle. Pada ni usul fiqh kita pun dah settle. Al-fiqh kita pun dah settle. Sejarah perundangan Islam kita pun dah settle minggu lepas kan, mahkamah ni. Sekarang kita ada 2 tajuk je lagi. Jadi Ustaz rasa minggu depan kira boleh habis lah kan. Banyak atau ni, tak banyak kot, boleh kot habiskan hari ni. Hari ni kita akan masuk bidang yang ke-6, yang terakhir lah, tamadun Islam. Okay, bidang tamadun Islam, tajuk ada 2 bab berkaitan dengan zaman Bani Abbasiyah dengan zaman Bani Osmaniyah. Okay. Yang ni kita apa? Kita cuba habiskan hari ni lah bab 1 ni. Bab 2 ni mungkin minggu depan lah. Jadi minggu seterusnya lagi lepas tu mungkin kita akan fokus pada soalan je lah. Kita akan ulang kaji dan juga kita akan buat soalan. Kita buat banyak kali T2B lah dan kita akan ulang kaji sekali lah tajuk-tajuk kita 4. Tajuk-tajuk kita 4 nanti. Okay. Hari ni zaman Bani Abbasiyah, kan, kaitan dengan sejarah lah ni, sedikit. Antara yang kita akan belajar pada hari ni, latar belakang tamadun pada zaman pemerintahan Bani Abbasiyah, secara ringkas. Kemudian kita akan tengok perkembangan kegiatan ilmu pengetahuan beserta tokoh ilmuwan yang masyhur. Yang ketiga kita akan tengok faktor-faktor yang menyumbang kepada kegemilangan perkembangan kegiatan ilmu pengetahuan. Kemudian kita akan tengok faktor-faktor yang menyumbang kepada kemerosotan tamadun Islam. Dia sebab setiap tamadun ni maksudnya dia ada masa apa? Masa dia kejatuhan dia jugalah. Kan? Jadi kita akan belajar berkaitan dengan sejarah. Tamadun ni nanti kalau kamu masuk universiti, antara subjek yang wajib dia kamu akan belajar daripada subjek nama dia Titas. Tamadun Islam, Tamadun Asia kot. Saya tak ingat nama penuh dia. Apa boleh google lah, nanti bila masuk EU akan belajar lah. Tu dia punya apa? Subjek wajib. Kan? Semua pelajar universiti kena belajar. Ada subjek Titas. Kan? Okey, kita mula terus. Ustaz nak bagi siapa baca? Kita dengar siapa? Husnina. Husnina baca sana. Latar belakang tamadun kerajaan Bani Abbasiyah. Kerajaan Bani Abbasiyah muncul selepas Perang Zauq yang terkenal. Pemerintahan Bani Abbasiyah berterusan selama 5 qurun, 524 tahun. Bermula pada tahun 656 hingga 132 Hijrah. Hijrah Ustaz. Terbalik. Dia kena baca kod ni. 132 hingga 656 Hijrah. Okey. Bersamaan 750 hingga 1258 Masihi. Kerajaan Bani Abbasiyah diperintah oleh seramai 37 orang khalifah bermula dengan Abu Abbas Safah dan berakhir dengan kewafatan Al-Mu'tasim Billah ketika kerajaan ini gugur di tangan Monggol Tatar pada tahun 656 Hijrah ataupun 1258 Masihi.
Pemerintahan Bani Abbasiyah diasaskan oleh Abu Abbas As-Saffah 122 hingga 136 Hijrah bersamaan dengan 750 hingga 754 Masihi. Beliau dilahirkan pada tahun 105 Hijrah bersamaan dengan 723 Masihi di Hamimah, Syam dan membesar di sana. Beliau dibai'ah menjadi khalifah di Kufah pada hari Jumaat 12 Rabiul Akhir tahun 132 Hijrah bersamaan 750 Masihi. Secara umumnya, pemerintahan Bani Abbasiyah telah mencapai kemuncak kejayaan khususnya dari aspek perkembangan ilmu dan ekonomi. Ahli sejarah membahagikan kerajaan Bani Abbasiyah kepada 4 zaman dari aspek kekuatan dan perkembangan. Okey, sikit lagi. 4 zaman kerajaan Bani Abbasiyah. Yang pertama, zaman kekuatan dan peluasaan kuasa. Yang kedua, zaman kemasukan pengaruh golongan Turki. Yang ketiga, zaman kemasukan pengaruh Buwaihi. Yang keempat, zaman Saljuk. Okey, terima kasih Selina. Nanti kat situ dulu. Okey, ni latar belakang dia lah. Kalau kamu ingat dulu tempat kita belajar pemerintahan Khulafa' Ar-Rashidin. Kan Khulafa' Ar-Rashidin ni lepas Nabi wafat lah. Kan zaman Nabi, lepas tu zaman Khulafa' Ar-Rashidin. Kan 4 orang khalifah tu. Lepas tu Bani Umayyah. Kan lepas Bani Umayyah tu lah yang sambung ni. Sambung dengan kerajaan Bani Abbasiyah. Tu dia punya turutan dia lah. Kalau kita ingat pertamanya zaman Nabi Rasulullah, lepas tu zaman Khulafa' Ar-Rashidin, lepas tu Bani Umayyah, lepas tu Bani Abbasiyah. Ni Bani Abbasiyah lah. Okay. Kerajaan Bani Abbasiyah ni muncul selepas perang Azab yang terkenal. Ni kamu nak tahu maklumat ni, Google je. Kan Ustaz tak boleh ni, jadi nanti kita tak cukup masa. Kita kan nak fokus pada ni. Apa type kat Google je. Zaman lah ni mudah nak cari maklumat. Okay. Pemerintahan Bani Abbasiyah berterusan selama 5 kurun. Okay, 1 kurun 100 tahun. 5 kurun 500 tahun lah. Lebih kurang 524 tahun. Lama lah pemerintahan Bani Abbasiyah ni. Dia biasa Bani Umayyah, Bani Abbasiyah ni dia ambil daripada kita kata pelopor ataupun keturunan dia tu. Kan dia dulu masa bermula zaman Bani Umayyah, mereka dah biasa guna pemerintahan beraja lah. Walaupun dia tak panggil raja, tapi maksudnya dia keturunan dia. Kan bila ayah jadi khalifah, ayah meninggal bagi kat anak dia. Anak dia meninggal pula bagi kat cucu dia. Cucu dia bagi cicit dia. Tu sampai keturunan tu yang dia bagi apa? Kita kata Bani ni macam anak beranak lah. Anak beranak Abbasiyah. Bahasa mudah dia. Kan? Okay, maksudnya keturunan Abbasiyah lah pemerintahan ni. Kira lama lah dia pemerintah. Keturunan Abbasiyah ni sampai 524 tahun. Bermula tahun bila? Tahun 132 hingga 656 Hijrah. Lama lah, bayangkanlah ni 1400 lebih kan tahun Hijrah. Kalau Masihi pula 750 hingga 1250. Lah ni kita 2021. Maksudnya separuh lah. Kan dah lama dah 1000 tahun yang lalu ni cerita ni. Kan cerita baru ni. Okay. Kerajaan Bani Abbasiyah diperintah oleh seramai 37 orang khalifah. Kan sebab ratus tahun kot kan, jadi 37 orang sepanjang tu. Macam kita Malaysia kan merdeka 64 tahun kan, 64 kan tahun ni, tak salah Ustaz 64 lah kan, 64. Maksudnya kita punya Perdana Menteri kita dah berapa lah ni, yang ada yang berulang kan, Dr. Mahathir dah berulang jadi 5, 6, 7, 8 lah, yang ni yang baru ni 9. Maksudnya tu daripada 64 tahun kan. Ini boleh kira lah, ini bukanlah Perdana Menteri kan. Ini maksudnya raja. Maksudnya apa? Dia punya ni 524 tahun. Ada 37 orang khalifah. Bermula dengan Abu Al-Abbas As-Saffah. Okay. Dan berakhir dengan kewafatan Al-Mu'tasim Billah. Okay. Yang ketika kerajaan ini gugur di tangan Mongol. Ni tentera Mongol lah. Kalau zaman lah kita panggil macam Mongolia lah. Negara Mongolia tu, Mongol.
Tatar. Dia ada tentera Tatar. Cuma keturunan tu mungkin ada lagi lah, keturunan ni pun ni. Kan? Mongol ni. Dia perserang. Okay, masa ni dah jatuhnya kerajaan ni pada tahun 656 Hijrah ataupun bersamaan dengan 1258 Hijrah. Nah, itu yang kita kata apa? Kerajaan ni jatuh ni yang kita tengok kat atas ni tadi. Okay. Al-Mu'tasim Billah ni gelaran dululah. Kalau kamu perasan raja-raja ataupun sultan dekat Malaysia ni pakai gelaran ni. Al-Mu'tasim Billah, sultan apa-apa kalau selalunya untuk doa apa? Hari sembahyang Jumaat lah. Dia akan guna istilah Al-Mu'tasim Billah. Orang perempuan jarang dengar kot. Kalau orang lelaki biasa dengar lah Al-Mu'tasim Billah ni. Tu pun kalau dia tak lena ketika khatib baca khutbah. Okey. Pemerintahan Bani Abbasiyah diasaskan oleh Abu Al-Abbas As-Saffah. Okey. Ni dia pengasas dia. Sebab itulah salah satunya orang letak nama Bani Abbasiyah. Sebab apa? Abu Al-Abbas. Kan? Salah satu dia lah. Okey. 132 hingga 136. Okey, bersamaan 750 hingga 754 Masihi. Lebih kurang apa tu ni? 32, 33, 34, 35, 36. Lebih kurang sekitar 5 tahun lah dia pemerintahan dia. Beliau dilahirkan pada tahun 105 Hijrah bersamaan 723 Masihi di Hamimah, Syam. Syam ni kalau apa dia luas lah, kalau ni lebih kepada belah-belah tu lah, belah-belah Syria tu. Okey. Dan membesar di sana. Okay. Beliau dibai'ah ni maksudnya dilantik lah. Orang semua setuju nak lantik dia. Kan? Maksudnya semua orang setuju nak lantik dia, dibai'ah menjadi khalifah di Kufah pada hari Jumaat 12 Rabiul Akhir tahun 132 Hijrah bersamaan 750 Masihi. Secara umumnya pemerintahan Bani Abbasiyah telah mencapai kemuncak kejayaan khususnya dari aspek perkembangan ilmu dan ekonomi. Ahli sejarah membahagikan kerajaan Bani Abbasiyah kepada 4 zaman dari aspek kekuatan dan perkembangan. Okey, dia beza dengan zaman lah. Zaman dulu ni, dia kalau pemerintahan macam ni lah, kita kata Bani Abbasiyah, maksudnya dia bukan satu negara je, dia banyak negara. Macam kita ni Malaysia lah, Indonesia lah, Singapura lah kan. Arab Saudi lah, kan, Cina lah, dia asing-asing. Zaman dulu ni bila satu pemerintahan maksudnya dia pegang semua. Semua tu bawah pemerintahan dia, banyak negeri. Tu apa? Kita kata zaman dulu. Tu dia punya kuasa dulu, zaman dulu dia besar lah. Depa memegang kuasa banyak negara. Zaman tu dia tak ada lagi lah negara-negara ni. Dia tak pisah-pisah lagi. Kan, yang pisah-pisah ni zaman kemudian yang baru pisahkan. Okey. 4 zaman kerajaan Bani Abbasiyah. Okey, 4 bahagian tadi. Pertama, zaman kekuatan dan peluasan kuasa. Okey. Okey, yang kedua, zaman kemasukan pengaruh golongan Atrak ataupun Turki. Kan, sebahagiannya dia tulis Turki lah ni. Okey. Yang ketiga, zaman kemasukan pengaruh Buaihi Parsi. Ni orang Parsi lah, pengaruh dia pun masuk. Zaman Saljuk. Saljuk ni pun ada sejarah dia. Kalau kamu rajin baca, banyak sejarah ni, boleh baca lah kat Google, cari je. Zaman Saljuk, tentera Saljuk. Kan ada orang cerita orang putih pun ada, dia buat tentera Saljuk ni. Saya tak ingat cerita apa, Avengers ke apa, dia guna istilah ni. Okey. Cerita-cerita zaman dulu lah. Okay, sambung lah. Sambung. Ya. Okey. Loh, ni mana dia ni keluar lah? Malu ke apa? Malu ke sebab lain tak elok? Kita pergi dekat siapa? Aida lah. Aida sambung Aida. Pemerintah Ustaz. Ya, yang ni kira baca ni Ustaz tak ulang dah lah. Sebab apa? Sebab Aida baca bagi jelas lagi, maksudnya Ustaz tak hurai dah sebab ni biodata je. Okey, jadi Ustaz tak baca. Jadi semua pakat fokus lah. Okey. Okey Aida. Pemerintah yang masyhur pada zaman Bani Abbasiyah. Khalifah Harun Al-Rashid. Harun bin Al-Mahdi
Al-Qurashi Al-Hashimi. Gelaran Abu Ja'far. Tahun kelahiran 145 Hijrah, 762 Masihi. Okay. Tempat kelahiran apa tu Ustaz? Ar-Rai. Ar-Roy. Yang buat nama kampung ni, kampung kita tak tahu. Okay. Tarikh wafat 193 Hijrah, 809 Masihi. Tempoh pemerintahan 193 hingga 170 hingga 193 Hijrah, 786 hingga 809 Masihi. Sifat merupakan seorang yang berani dan perkasa, seorang khalifah yang soleh. Jasa yang pertama, menentang golongan kafir Zindiq. Zindir. Mengasaskan Baitul Hikmah, sebuah perpustakaan besar dalam pemerintahan Islam. Berjaya membangunkan kegiatan ekonomi sehingga menjadikan negara sebagai pusat perniagaan. Perluasan kerajaan Bani Abbasiyah berlaku pada zamannya. Zaman beliau dikenali sebagai Al-Asr Al-Zahabi, iaitu zaman keemasan. Seterusnya, Khalifah Al-Ma'mun. Nama Abdullah Al-Ma'mun bin Harun Al-Rashid bin Muhammad Al-Mahdi bin Abi Ja'far Al-Abbasi. Gelaran Al-Ma'mun. Tahun kelahiran pertengahan Rabiul Awal tahun 170 Hijrah. Tempat kelahiran Baghdad. Tarikh wafat 218 Hijrah, 833 Masihi, di Rom dan dikebumikan di bandar Tartus. Tempoh pemerintahan 198 hingga 218 Hijrah, 813 hingga 833 Masihi. Sifat berpengalaman luas dalam pentadbiran dan politik. Pemurah dan suka memberi infak, mendengar nasihat ulama dan mengikutinya. Pemaaf dan tidak suka berdendam. Jasa gerakan penterjemahan ilmu daripada bahasa asing ke bahasa Arab, menambahkan koleksi buku dalam pelbagai bidang ilmu di perpustakaan Baitul Hikmah, mewujudkan jawatan kerani khusus di perpustakaan dengan nama Sahib Baitul Hikmah. Okey, terima kasih Aida. Okey, ni antara biodata contoh lah dia bagi ni. Ada orang masuk lah. Aduh. Akil. Okey. Kita kata apa? Maksudnya dua apa? Yang masyhur lah, dua pemerintah yang masyhur daripada kan kita banyak tadi kan. Ada apa tadi? 37 ke 9, tak lupa dah. 37 orang khalifah tadi. Maksudnya dalam kamu punya syllabus ni dia pilih 2 orang lah. Jadi kamu nak kena baca sikit lah. Ingatlah nama ni. Khalifah Harun Al-Rashid, Khalifah Al-Ma'mun. Tapi kalau baca sejarah, buku-buku banyak dia cerita pasal daripada 2 orang ni lah. Ni antara 2 khalifah ataupun ketua pemerintah yang bagus lah, yang baik. Dan dia punya ni kesan dia kepada pemerintahan dia. Jadi banyaklah kisah-kisah Harun Al-Rashid dengan Al-Ma'mun ni. Sebab dia dua orang ni antara yang kelima lah. Sebab tu kamu tengok ada dia tarikh-tarikh dia punya sifat-sifat jasa dia. Okay. Okey, yang seterusnya perkembangan kegiatan ilmu pengetahuan pula. Mereka dua orang ni pergi mana ni? Akil dengan Syakir ni. Kan masuk lewat ni. 1/2 jam lewat.
Dia pun keluar pergi shopping buat orang. Dia ni dah keluar lah tadi. Okey, sambung. Siapa? Nurin. Nurin macam doa dah tadi dah. Tak payahlah. Wani lah, Wani. Sambung Wani. Perkembangan kegiatan ilmu pengetahuan beserta contoh tokoh keilmuan yang terkemuka pada zaman Bani Abbasiyah. Perkembangan kegiatan ilmu pengetahuan. Zaman Bani Abbasiyah menyaksikan perkembangan dan penyebaran ilmu pengetahuan yang pesat. Kota Baghdad menjadi kiblat ilmu bagi para ulama dan pelajar. Hal ini demikian kerana para khalifah menyokong dan memberi galakan kepada pendidikan dan ilmu. Gerakan terjemahan dan halaqah ilmu serta diskusi ilmiah berkembang pesat. Okey, Sat. Ketika Wani, pemerintahan Wani. Okey, lah ni kamu nak ingat kat sini, point kat sini, Ustaz nak ringkaskan. Ustaz tak mau cari, Ustaz kena baca balik jadi macam buang masa je, panjang. Okey, kota Baghdad. Pertama kamu ingat apa? Kota Baghdad. Dia jadi apa? Kiblat ilmu. Maksudnya keilmuan tu tertumpu dekat Baghdad. Kamu ingat tu, fokus dia. Kita belajar Bani Abbasiyah ni, kamu ingat Baghdad. Baghdad ni Iraq lah zaman lah ni. Okey, Iraq. Dia kiblat ilmu bagi siapa? Bagi para ulama dan pelajar. Maksudnya ada perpustakaan, ada universiti, ada banyak kitab-kitab ditulis. Sebab dia fokus dia guru-guru dengan pelajar dengan ulama ni dipeduk kat mana? Kat kota Baghdad. Kamu ingat tu. Okey. Sebab apa? Sebab khalifah sokong dan memberi galakan. Pemerintah yang bagi galakan pada pendidikan. Lepas tu juga apa ada gerakan terjemahan, halaqah ilmu, kan banyak berlaku di Baghdad ni. Okey, terus apa ni? Ketika pemerintahan Khalifah Harun al-Rashid, beliau sering memberi sumbangan dan hadiah kepada sastrawan dan para tokoh ilmuwan sehingga Baghdad terkenal sebagai sebuah pusat tumpuan para ulama dan sastrawan seperti Abu Al-Atahiyah, Al-Abbas bin Al-Ahnaf, Al-Asma'i, Al-Waqidi dan Abu Yusuf, iaitu pengarang karya terkenal Al-Kharaj. Okey, Ustaz. Okey, jadi dia fokus ni kan. Tadi kan kita tengok dua khalifah yang terkenal lah, Harun al-Rashid dengan Al-Ma'mun. Yang ni dia cerita sebab apa Harun al-Rashid ni hebat. Sebab ni lah, sebab dia bagi sumbangan dan hadiah kepada sastrawan, para tokoh ilmuwan sehingga Baghdad ni terkenal sebagai pusat tumpuan para ulama dan sastrawan. Sebab apa? Sebab dia menghargai. Sebab tu dia bagi sumbangan, dia bagi hadiah. Kalau kita kata apa? Zaman lah ni mungkin bagi gaji, bagi allowance, dia nak galakkan ilmuwan ni. Jadi mereka dapat, jadi mereka semangat lah untuk kita kata apa, menulis buku, berkarya dan sebagainya. Okey, terus. Khalifah Harun al-Rashid telah mengasaskan Baitul Hikmah, iaitu sebuah perpustakaan besar dalam pemerintahan Islam. Pada zaman beliau juga, kerajaan Bani Abbasiyah berjaya menjadi pusat tumpuan ilmu dari seluruh dunia. Okey. Jadi kat sini juga dia sambung baliklah Harun al-Rashid juga dia mengasaskan Baitul Hikmah. Ini kamu nak ingat ni. Maksudnya zaman Abbasiyah dia apa? Dia adanya satu perpustakaan yang hebat lah. Baitul Hikmah ni memang terkenal lah. Sebab dia jadi pusat. Kan? Jadi kira seluruh dunia tu banyak tertumpu kat dia. Sebab tu sejarah Islam ni memang masa zaman ni apa kita kata barat tu memang gelap lagi. Dia dark. Dia memang berada dalam era yang gelap. Tapi Islam ni memang masa ni dah memang hebat. Kan? Sebab tu masa ni tertumpu bukan ilmu yang kita dah faham, ilmu agama je. Ni dia maksudkan apa? Ilmu yang pelbagai. Termasuklah ilmu agama, ilmu perubatan, ilmu astronomi. Sebab tu kalau kita tengok macam isu vaksin zaman law pun. Vaksin ni sebenarnya pengasas dia sendiri yang biasa buat. Maksudnya dia buat, tak adalah vaksin tu sebiji macam vaksin COVID-19. Tapi dia punya ciri tu, maksudnya siapa yang asaskan? Orang Islam yang asaskan. Maksudnya buat satu cucuk, bagi satu ubat untuk apa? Untuk dia bangkitkan imun diri dalam diri kita. Kan? Itu konsep tu dia ambil daripada orang Islam. Orang Islam yang asaskan, betul-betul yang asaskan, yang pertama yang mencipta vaksin. Itu contohlah. Jadi zaman Harun al-Rashid ni lah. Jadi point ni kamu nak kena ingat kat sini. Maksudnya apa? Dia yang buat perpustakaan yang besar. Jadi
Jadi apa? Tu yang jadi nama perpustakaan tu Baitul Hikmah. Kamu nak kena ingat yang tu lah. Okay, yang asas dia. Okay, terus. Manakala pada zaman Khalifah Al-Ma'mun pula, ia merupakan zaman ilmu pengetahuan berkembang pesat kerana kecenderungan beliau untuk menyebarkan ilmu kepada rakyat. Hal ini ternyata dengan penambahan buku dalam pelbagai bidang ilmu di Perpustakaan Baitul Hikmah, Baghdad yang telah diasaskan oleh Khalifah Harun al-Rashid. Buku-buku tersebut diperoleh dari India, Rom, Parsi dan lain-lain. Baitul Hikmah menjadi tumpuan para ulama untuk melakukan aktiviti penterjemahan, penulisan dan pengajaran. Malahan, terdapat satu ruang khusus untuk para penulis atau penyalin buku-buku yang menerima upah untuk aktiviti penyalinan. Selain itu, diwujudkan kerani khusus di perpustakaan dengan nama Sahib Baitul Hikmah. Okey, Sat. Khalifah Okey, Sat. Okey, dia sambung balik. Dia sambung dengan apa? Tadi Khalifah Rashid tadi kan? Harun al-Rashid. Okey. Kemudian bila zaman Khalifah Al-Ma'mun pula, dia pun bagus juga. Dia sambung apa yang Khalifah Harun al-Rashid buat, dia sambung balik Al-Ma'mun tadi. Jadi dia pun juga cenderung kepada menyebarkan ilmu kepada rakyat. Jadi Baitul Hikmah tadi yang diasaskan oleh Harun al-Rashid, dia tambah lagi lah. Itu yang dia kata kat sini, tambah buku daripada India, Rom, Parsi, lepas tu dia buat terjemahan, lepas tu dia buat penulisan. Zaman dulu ni jangan bayang macam kita. Kita ni ada mesin photostat dan sebagainya. Zaman dulu ni kebanyakan buku memang tulis tangan. Dia akan cari orang penulis yang tulisan dia cantik lah. Dia tulis tangan, salin. Sebab tu dulu banyak orang guna buku pada perpustakaan je. Sebab dia tak boleh nak cetak banyak. Jadi orang nak baca, dia kena pergi library. Kan zaman kita ni kemudian ni dah boleh photostat, dah satu syarikat bila awak keluar buku dia boleh cetak 2,000. Ada yang orang boleh cetak sampai ratus ribu. Kan bergantung pada permintaan kan. Sebab apa? Sebab kita ada pakai mesin cetak. Zaman dulu dia tak sampai macam tu. Jadi peranan library tu memang memang sangat optimum lah zaman dulu. Zaman kita lah ni, zaman Ustaz ingat dulu Ustaz sambung belajar pun banyak ada bahan-bahan dalam internet kan. Macam kitab-kitab Arab ni zaman lah kan, nak dapat Ustaz type kat Google je, Ustaz boleh dapat free je kitab PDF. Maksudnya tak payah pergi library dah kan. Jadi dia berbeza dah. Tapi zaman tu nak kata dia punya perkembangan tu menyebabkan orang minat dengan ilmu lah. Tapi dia fokus tu pada Baitul Hikmah. Sebab tu dia punya asal ilmu tadi, dia banyak fokus pada perpustakaan. Sebab apa? Sebab benda tu bahan bacaan tadi terhad. Kan dia pun nak tulis tangan, nak terjemah, kan banyak benda yang ni. Dan satu benda yang kamu nak kena ingat sini, sebab dia buat tulisan bold kat sini. Kamu nak kena ingat lah ni. Sampai ada wujudnya kerani khusus dekat library. Kita lah ni kita ada apa dia panggil perpustakawan lah. Kan pustakawan kan. Dia ada orang yang kerja jaga kan. Maksudnya zaman dia ni lama dah ni. Benda ni cerita lama kan. Maksudnya dia dah lantik kerani khusus dah kat library nak jaga. Itu yang nama dia Sahibu Baitul Hikmah. Okay. Sahib Baitul Hikmah. Okay, terus. Khalifah Al-Ma'mun cenderung kepada kebebasan penyelidikan dan berfikir. Oleh itu, beliau mewujudkan Majalis Al-Munazarah, iaitu majlis debat agar dapat mengurangkan agar dapat mengurangkan perbezaan pendapat dalam kalangan para ulama. Beliau biasanya berada dalam majlis debat pada hari Selasa setiap minggu. Debat kan debat? Ustaz salah sebut apa? Debat kan? Okey, pada hari Selasa setiap minggu. Okey, maksudnya dia minat kepada penyelidikan ni, cara fikir sampai dia minat apa? Dia wujudkan Majalis Al-Munazarah. Munazarah ni debat lah. Kan? Majlis debat. Maksudnya debat ni bagus sebenarnya. Sebab itulah kalau kamu perasan peringkat sekolah pun dah ada program-program debat. Tapi pelik lah pada Ustaz, ramai orang bila orang anjurkan bila perdebatan menganjurkan majlis debat, ramai orang tak setuju. Pada Ustaz lah bukannya bergaduh pun, bukannya buat kelab pedang pun kan, hanyalah mengeluarkan idea, pandangan, apa salahnya kan. Sebab tu kalau kamu perasan Amerika, dia antara bila dia punya pilihan raya untuk melantik presiden dia akan buat majlis debat. Baru kita nampak yang mana layak jadi presiden.
Kan. Jadi kat Malaysia pun sama lah. Jadi isu-isu agama pun pada ustaz suka-suka kalau orang buat debat. Kan. Kita boleh nilai lah, itulah. Itu. Bila jadi seorang pendidik, cuma mungkin orang awam tu pada ustaz mungkin ada yang layak, ada yang tak layak tengok lah. Kan. Sebab kadang-kadang bila debat ni dia tinggi sikit lah ilmu tu. Kan. Kalau kamu rajin nak tengok, cuba cari debat. Ustaz tengok apa tahun lepas, dianjurkan di Perlis, Ustaz Salman Ali lawan dengan Ustaz apa? Ustaz lupa lah nama Ustaz tu. Tapi memang best. Ustaz Salman Ali ni memang Ustaz macam cenderung pada Ustaz Salman Ali lah. Sebab Salman Ali ni memang dia pendebat. Dia jadi jurulatih debat kat Qatar. Bayangkan, dia ajak anak-anak orang Arab cara berdebat dalam bahasa Arab. Dia orang Melayu je. Kan, orang Penang. Pelajar UAE. Ustaz Salman Ali ni. Cari Facebook dia lah. Salman Ali. Ustaz Zohari Ustaz lupa. Tapi nak ceritanya bila kita jadi pelajar ni, kita kena kritis lah. Kan? Janganlah kita kira bila amalan agama je, tak boleh lah, ni nenek moyang kita dah buat. Kan, ni ayah saya buat. Ustaz saya buat. Tak. Dia ilmu agama, bab-bab amalan kita kena kembali kepada dalil. Kan, ni ada buat ke? Nabi buat ke? Sahabat buat ke? Imam mazhab suruh buat ke? Kan, kena apa? Kena kritis. Kita jangan jadi macam orang biasa. Kan, orang biasa yang tak mengaji, dia tak kritis. Kan, jadi agama ni, sebab tu Khalimah Al-Ma'mun ni dia bagus. Dia punya apa? Dia nak bagi ada kebebasan penyelidikan dan berfikir. Sebab tu kat universiti dia kena buat tesis. Kan, tesis tu bukan kita buat dengan pensyarah kita aja. Kita kena bentang. Kita akan dikritik. Kita akan dicari kesalahan kita. Itu baguslah tu. Barulah kita boleh betul kan. Jadi maksudnya apa? Maksudnya Khalifah Al-Ma'mun ni dia suka macam tu. Jadi tapi kena matang lah. Janganlah bila berdebat nak bergaduh. Kan, berdebat ni sekadar apa? Kita melontarkan idea kita, perbezaan kita. Tapi adakah kita bergaduh? Tak lah, nak gaduh apa? Tukar pandangan je. Kan. Jadi benda-benda ni sebenarnya apa? Kena mematangkan kita. Jadi sebab tu peringkat universiti ni biasa je benda-benda gini. Okey. Sambung siapa pula? Syakirul ada Syakirul? Kan tak boleh cakap? Boleh. Boleh. Leno kot, takkan aku sebelah Leno kot. Tak ada. Tadi ada apa ni, ada masalah yang tidak dapat dielakkan. Okey, tak apalah, asalkan masuk walaupun lewat. Okey je. Ya. Okay. Tokoh yang masyhur pada zaman Bani Abbasiyah, iaitu yang pertama Abu Yusuf, atau nama betulnya Yaqub bin Ibrahim bin Ansari. Kan? Okey. Terus gelarannya ialah Abu Yusuf. Beliau lahir pada 113 Hijrah bersamaan dengan 731 Masihi. Tempat kelahiran beliau ialah di Kufah, dan tarikh wafat beliau adalah pada tahun 182 Hijrah bersamaan dengan 798 Masihi. Dan jasa beliau iaitu memegang jawatan Qadi Hakim pada zaman Khalifah Mahdi Al-Mahdi, Khalifah Al-Hadi dan Khalifah Harun Rashid. Yang kedua, ketika zaman Khalifah Harun Rashid, beliau memegang jawatan Qadil Qudha, ketua hakim. Yang ketiga, kitab beliau yang terkenal ialah Al-Kharaj yang ditulis untuk Khalifah Harun Rashid. Buku ini membincangkan hal ehwal keuangan dan fizikal. Ni istilah ekonomi ni. Fiskal negara. Okey, selesai untuk Abu Yusuf. Nama yang kedua iaitu Al-Khawarizmi. Nama sebenar beliau adalah Abu Abdillah Muhammad bin Musa. Gelaran beliau ialah Al-Khawarizmi. Tahun kelahiran beliau pada tahun 164 Hijrah bersamaan dengan 781 Masihi. Tempat kelahiran beliau ialah Khawarizmi, iaitu Uzbekistan.
Uzbekistan. Benda? Ada lagi kan? Tak lah ni ada lagi nak Kau. negara ni. Uzbekistan. Pemadam. Alah sibuk betul lah ni. Mana madam tadi? Sekejap bang. Nah. Thank you. Nak madam beli lah. Aduh, itulah pemadam dia banyak hilang tak. Saya tak faham macam mana duk rumah Okay, boleh hilang pemadam. semua. Okey, sorry Ustaz. Beliau tarikh wafat beliau pada tahun 232 Hijrah bersamaan dengan 847 Masihi. Antara jasa beliau yang pertama, beliau merupakan antara pakar matematik terawal pada zamannya. Beliau juga diamanahkan oleh Khalifah Al-Ma'mun untuk melukis peta bumi. Beliau juga banyak meninggalkan karya berkaitan dengan ilmu falak dan geografi seperti kitab Al-Jibr wal Muqabalah. Betul lah. Dan beliau juga merupakan pengasas teori Al-Jibra. Itu saja. Okey, terima kasih Syakirul. Ya. Okey, ni tekok ni tadi kita tengok dua tokoh khalifah lah, khalifah yang terbaik daripada 37 orang tu. Ni pula dua tokoh ilmuwan yang terbaik daripada ramai-ramai yang terbaik tu. Kan ni antara terbaik daripada yang terbaik. Dia bagi dua contoh lah kat sini, iaitu Abu Yusuf dengan Al-Khawarizmi. Ni bidang yang berbeza lah. Okey, ni lebih kepada hakim, ketua hakim kan. Dia lebih kepada ekonomi lah ni. Kan dia lebih kepada ekonomi. Itu yang dia dia tulis buku pun tentang kewangan fiskal negara kan. Fiskal ni pun apa cari kat Google je ada. Tengok kita tengok Google. Fiskal. Tu maksud fiskal. Mana fiskal? Ni dia ada kaitan dengan ni lah. Ni Malaysia nak belanjawan ni, dia akan gunalah istilah dasar Dari fiskal 2022. Itu belanjawan untuk 2022 tu. Dia akan ada sebutlah fiskal ni. Okey. Cari sendirilah tu hal ekonomi. Okey, kemudian Khawarizmi. Ni kita biasa dengar nama yang selalu kita dengar kan. Ni lebih kepada matematik lah. Yang paling terkenalnya kita duk belajar tu Algebra lah. Algebra ni lah saya ingat ngaji matematik, Algebra ni lah yang paling seronok sekali. Kan sebab apa? Sebab kita reti buat lah kan. Tak reti jadi tak seronok lah. Kan ni dia punya kepakaran ni pun lah dua orang ni. Okey. Terus mana lagi? Saya tengok banyak lagi tak? Ada dua. Lepas tu ada usaha. Sikit lagi. Sikit lagi kita ambil siapa Tamik Akil lah. Akil. Saya nampak ada bila diri disayangi kat atas tu Ustaz. Yalah pasang dah untuk orang yang masuk kelas awal je. Akil. Ya. Akil lewat bersepo ni. Tu Akil rugi masuk awal Akil. Tidak ni boleh karaoke jadi sekali dengan Ustaz. Ustaz karaoke tadi tanya lepas. Suara Ustaz sedap kot. Akil. Faktor-faktor yang menyumbang kepada kegemilangan perkembangan kegiatan ilmu pengetahuan Bani Abbasiyah. Kecenderungan dan minat pemerintah dalam bidang ilmu pengetahuan. Contohnya, perpustakaan Baitul Hikmah dibina atas inisiatif Khalifah Harun Ar-Rasyid. Polisi dan dasar kebebasan berfikir dalam menjalankan kajian dan penyelidikan dan disokong oleh pemerintah. Khalifah mewujudkan majlis debat dalam kalangan Rakyat. Rakyat benar ni. Okey terus. Kemasukan ilmu-ilmu baharu daripada bahasa asing melalui peluasan kuasa dan jajahan negeri Islam. Hal ini berlaku melalui aktiviti. Ni nampak gaya macam lama tak baca tulisan Jawi ni. Penterjemahan yang dijalankan. Budaya penulisan serta penterjemahan
rancak dalam kalangan para ilmuwan dan cendekiawan. Program halaqah ilmiah di masjid-masjid dan di madrasah disokong oleh pemerintah. Hubungan kerajaan dengan Bizantin mendorong para ilmuwan berhijrah ke sana untuk membawa pulang penulisan dalam bidang kejuruteraan muzik dan perubatan. Okey, Sat, sebelum sambung. Lagi sambung lagi, Sat, sikit Okey, faktor yang menyokong kegemilangan lah ni. Kan, simple je lah. Maksudnya apa dia? Kecenderungan minat pemerintah tu sendiri kan. Pemerintah ni penting sebab apa? Bila dia ada kuasa, dia ada duit kan, dia boleh support macam-macam lah. Okey. Lepas tu polisi dasar kebebasan berfikir kan. Maksudnya dia galakkan rakyat dia banyak berfikir lah kan, join program debat. Dia bila debat dia kena fikir kan. Kalau majlis debat kita join kan, kita nak jawab soalan macam mana, kena fikir. Itu dia nak rotak tu berjalan. Kita ni jangan jadi orang yang malas fikir. Kata aku malas nak fikir. Malas nak fikir tu memang tak bagus kan. Otak kita memang kena guna. Okay. Yang ketiga, kemasukan ilmu-ilmu baharu dalam bahasa asing. Ni orang Islam daripada dulu kita ni apa? Kita akan guna je ilmu apa pun asalkan bermanfaat. Tak kira pada siapa pun. Okay. Budaya penulisan, penterjemahan, okay. Program halaqah ilmiah di masjid, hubungan kerajaan dengan kerajaan lain lah. Kan, jadi juga ada main peranan. Okay, terus. Okay. Faktor-faktor yang menyumbang kepada kemerosottan tamadun. Yang pertama, pemerintah dan penguasa leka dengan kemewahan sehingga tidak mampu mentadbir negara dengan baik. Campur tangan orang-orang Turki terhadap pemerintahan yang tidak diurus dengan baik. Situasi ekonomi yang tidak stabil kerana kelemahan pemerintah akibat terlampau leka dengan hiburan dan lalai dengan kemewahan. Masalah dalaman ketika zaman Buwaihi apabila berlaku perbuatan kuasa dan perebutan kuasa dan merebak dalam kalangan tentera. Serangan tentera Mongol Tatar pada tahun 656 Hijrah ataupun 1258 Masihi. Okey. Ustaz, saya tengok kod ni Ustaz, kod Google Meet. Dia kataan tu dia pecah. Oh, kamu tak guna buku kau. Yalah dia Google Meet dia bergantung pada line kita lah. Kalau line kita laju dia elok lah, jelas lah. Kalau line RM2 dia pecah-pecah lah. Itulah suruh Ustaz Sobri beli mahal, line mahal sikit lah. Unify dah, Unify. Tak sampai sini. Oh, tak sampai. Oh, kesiannya. Kena main duduk kat kangap lah rasa. Okey. Okey, Ustaz. Akil baca satu lagi last. Kan, ni start cerita sikit je. Okey, faktor tadi kita nak cerita yang positif je kan. Ni yang negatif dia lah. Faktor yang menyumbang kepada kemerosotan tamadun. Okey, pertama pada pemerintah penguasa leka dengan kemewahan sehingga tidak mampu mentadbir negara dengan baik. Ni memang bukan zaman dulu je, zaman kita pun macam tu juga. Kan, dia bila duit ni memang kelam lah, dia kelabu. Memang dia lupa habis lah. Kan, dia akan nampak lagi banyak. Walaupun kita kata contoh kalau kat Malaysia sendirilah. Kalau menteri semua ni gaji dia pun ratus ribu dah sebenarnya. Tapi dia pun nampak lagi. Ni projek hak ni. Dia nak sebab apa? Sebab dia nampak juta pula. Kan, itulah manusia. Kan, kalau kita berniaga tak apalah, cara yang halal. Kan, nak tambah lagi dah ratus ribu nak jadi juta pula. Salah tak kalau kita guna dengan cara yang halal? Tak salah. Cuma kadang-kadang dia jadi macam tu lah. Sebab tu pemerintah ni sebenarnya, sebab tu dia dapat gaji mahal. Sebab kadang-kadang orang duk petikai kot, sebab apalah dia gaji mahal. Sesuai dah, menteri ni bukannya orang boleh jadi daripada berjuta orang, berapa orang dia jadi daripada berjuta rakyat Malaysia ni. Jadi tak apalah gaji yang mereka mahal.
Yang penting apa? Yang penting depa amanah, depa jalankan depa punya apa? Kita kata kuasa depa dengan elok, tak ada rasuah, tak ada salah guna kuasa. Kan. Cuma kadang-kadang jadi isu itulah. Kan kamu pun tahu lah ni ada berapa kes masih berjalan dekat mahkamah. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, campur tangan orang-orang Turki. Ni lepas ni kita akan belajar apa? Osmaniyah pula. Kan, Osmaniyah tu dia Turki Osmaniyah. Cuma dia bagus juga ni sebab apa? Sebab dia pemerintahan habis ni Turki sambung, Turki pun orang Islam juga. Jadi dia tidak jadi isu yang terlampau teruk sangat lah. Kalau kita orang Islam pula jatuh, naik pula orang kafir naik. Jadi tak seronok juga. Kan, jadi bila naik Turki pun dia adalah lemah kurang, dia sama jugalah pemerintahan apa pun dia tak akan ada sempurna. Kan, tapi asas dia maksudnya apa? Maksudnya dia boleh jalan elok lah, paling asas dia. Okey, yang ketiga, situasi ekonomi yang tidak stabil, kelemahan pemerintahan akibat terlampau leka dengan hiburan dan lalai dengan kemewahan. Kan, ni biasalah. Kan, sebab tu orang Islam ni kita akan jadi kuat kalau kita makin dekat dengan Allah Ta'ala. Kan, sebab tu musyrikin Mekah, kan, orang kata sahabat-sahabat dengan zaman Nabi, sebab apa mereka hebat? Sebab mereka dapat Islam. Kan, mereka sebelum Nabi diutuskan sebagai Rasul, mereka tak hebat. Sebab apa? Sebab agama tak pimpin mereka. Kan, tu kita orang Islam ni nak hebat apa pun, kita nak selamat dunia dan akhirat, orang Islam mestilah kita dekat dengan Allah Ta'ala. Okay. Yang keempat, masalah dalaman ketika zaman Buwaihi. Berlaku perebutan kuasa dan merebak dalam kalangan tentera. Ini biasalah ni, akan rebut kuasa, kan, jadi pergaduhan. Okay. Yang kelima pula, serangan tentera Mongol, Tatar. Yang ni pun kira digambarkan, depa bila depa serang orang Islam, negara Islam tadi, ramai yang mati tu satu hal lah. Buku-buku kitab-kitab pun banyak yang hilang katanya. Sampai peringkat sungai-sungai ataupun laut tadi banyak dengan dia jadi air tu sampai warna hitam. Sebab apa? Sebab dakwat-dakwat daripada buku tadi dia buang. Sebab tu ada juga sebahagian ulama bila cerita zaman dulu ni, ada juga kitab-kitab para ulama yang tak dapat dikenal pasti sampai sekarang. Sebab apa? Sebab dia hilang masa Mongol serang dia lah. Kan? Sebab dia serang tadi, Baitul Hikmah, perpustakaan semua kena sekali lah. Kan? Cumanya ada positif dah. Ada positif lepas tu. Ramainya orang Tatar, orang Mongol ni, lepas tu mereka ramai masuk Islam. Tu hebat lah kan. Orang Islam walaupun kalah lepas tu ulama dakwah mereka ramai orang Tatar ni masuk Islam. Okay. Itu yang positif dia lah. Yang negatif tu banyak orang Islam mati dululah kan, sebelum mereka berubah tu. Okay. Okay, last. Akil. Usaha-usaha dan tindakan yang boleh dilakukan ke arah memartabatkan ilmu pengetahuan dalam kehidupan. Yang pertama, menguasai ilmu pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan supaya dapat menjadi umat yang cemerlang. Okay. Mengamalkan Islam yang tulen dengan bersungguh-sungguh mencontohi amalan para ulama silam. Menguasai sektor ekonomi negara dengan mencuburi diri dalam bidang perniagaan. Meyakini janji. Oi, terbalik oi. Mendalami ilmu-ilmu sains dan teknologi supaya dapat memanfaatkannya. Mengelakkan pergaduhan dan perpecahan dengan menghormati pandangan-pandangan yang berbeza serta tidak memaksa orang lain mengikut semua pandangan kita sahaja. Okay. Meyakini janji kemenangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan bersikap positif dan optimis dalam usaha untuk mencapai kejayaan. Okey. Habis. Tak payah ulang lah. Simple je ayat dia kan. Usaha yang tidak akan dilakukan. Benda-benda positif je lah kan. Dan nak menguasai ekonomi dan sebagainya. Okey, ada soalan tak? Habis tu tajuk. Okey.
Okay, cuba kita jawab soalan ni. Soalan ni senang ni, kita jawab amai-amai. Oh, tak ada quiz je Ustaz. Ustaz mana? Ustaz Tak, tinggal. tak ada quiz. Quiz tak ada. Ni quiz kita. Soalan 1, Akil pada Syakirul lah jawab. Syakirul. Soalan satu saya jawab. Kerajaan Bani Abbasiyah muncul selepas perang. Kamu tak masuk perang apa ni? Saya kena bagi orang yang masuk awal Ustaz. Okey, Amni soalan nombor 1 pada Amni. Kita cepat je, terus bagi jawapan je. Perang Azab. Perang Azab. B macam mana dia? Okey. Soalan nombor 2. Siapa Ustaz tahu lagi ya? Wanida Alia. Soalan nombor 2 Alia. Khalifah. Saya pun tak tahu jawapannya. Sak. Oi, Ustaz belajar sama-sama dengan apa tadi? Khalifah. Pengasas. Senang je kot. Al-Hadi. Pengasas kerajaan Bani Abbasiyah. Dia mestilah ada perkataan Abbas, kan? Pengasas kot. Oh ni Abu Abbas Abdullah bin As-Saffah. Ya, senang je tu Alia. Okey. Nombor 3, Salsabila. Ni susah sikit lah. Tak susah lah sebab dia ada banyak jawapan. Itu susah tu je lah. Apa dia? Saya baru jumpa 2. Tak apa. Take time. Okay. Antara berikut yang manakah benar mengenai faktor perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman Bani Abbasiyah? Dia nak faktor perkembangan. Alah, hampa kan ada buku kat hampa, tak boleh tengok kan. Faktor perkembangan dia apa dia? Ketiadaan musuh di dalam dan di luar negara. Kecenderungan dan minat pemerintah dalam bidang ilmu pengetahuan. Ni nampak siap lah. Kerajaan membenarkan rakyat berfikir dan menyelidik dengan bebas. Yang keempat, budaya penulisan serta penterjemahan dan karangan para ilmuwan dan cendekiawan. Ya. Okey, apa jawapannya? D kot. D kot. 4. Jawapan dia D. 2, 3 dan 4. Senang ni. Okay, soalan 1 tu confirm dah salah tu. Tak ada kaitan pun. Okay, yang keempat. Siapa lagi? Siapa lagi tak sebut ni? Echa ada Echa? Ada Ustaz. Okay Echa. Soalan nombor 4 Echa. Rasa tak ada jawapan kot, dia ada sedia jawapan tak? Soalan nombor 4. Tak ada. Khalifah Al-Ma'mun dilahirkan di Baghdad. Di Baghdad. Okey, terbaik. Okey. Soalan 5 kita nak bagi siapa 5. Wani dan Nurin. Nurin dah. Nurin baca doa je tadi, boleh lah. Nurin. Nombor 5 Nurin. Senang ni. Mengasaskan perpustakaan. Khalifah apa? Nurin dan Nurin. Nurin lari dah. Ada. Nombor 5 Nurin. Takkan tak ingat kot. Ustaz tak ingat pun ya. Ustaz sama-sama ingat mengaji dengan hampa Ustaz ni. Ustaz kan tak mengajar ni tajuk ni kan. Mengajar dengan hampa je. Harun Rashid. Harun Ar-Rashid. Okay, Harun Ar-Rashid. Okay, last lah. Last apa? Saya. Last but not least. Apa dia ayat dia? But not least. Last but not least. Okay, Syakirul. Saya Ustaz. Nyatakan 2 tokoh ilmuwan pada zaman Bani Abbasiyah. Yang pertama Abu Yusuf. Okay. Abu Yusuf ke? Yang kedua Al-Khawarizmi. Bukan kamu yang baca Ustaz ni. Betul tu. Tu ingat tu. Ingat pun. Okay, habis soalan. Ada soalan tak? Ada nak tanya apa-apa kah?
Hari ni ada apa ni? Ada 10 orang. Kita ada 2 orang tau. Dia ni yang terkeluar siapa tau. Dia tak ada line ke? Terus. Tak sure, dia tak mesej pun beritahu kenapa. Okay. Okay, jadi sekadar tu lah untuk kelas untuk tengah hari ni. Macam biasalah, okay, buat